Kenapa orang pertama itu hatinya dihidupkan, dan kenapa pula orang kedua tidak dihidupkan? Sama saja tuan-tuan ya. Kenapa dia kaya? Oh, dia itu rajin kerja. Oh, dia itu penipu. Dia kaya itu kerana tipu. Tak kira lah, tapi dia kaya, dia usaha dengan cara tipu. Mencari rasuah dan sebagainya, boleh kaya juga. Itu apa? Karun kaya pun dengan cara tak betul. Dia belajar tipu daripada tauke dia. Akhirnya dia jadi pakar tipu, lebih pandai dia tauke dia. Sebab itu dia lebih kaya. Jadi ada sebab-sebab kenapa orang pertama dihidupkan hati, orang yang kedua tak dihidupkan hati. Tanda hidup hati ni apa tuan-tuan? Yang jelas, yang kita tak boleh tolak. Apa tanda hidup hati? Yang memang jelas kita tak boleh tolak, tak ada siapa boleh tolak. Pasal apa? Kerana Allah sendiri sebut. Tanda hidup hati itu ialah hati itu mutmainnah. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bila hati itu mutmainnah, itu hati yang hidup tuan-tuan. Dan ini tak boleh nak ditolak. Ini bukan pandangan ulama, bukan kata Nabi, ini Allah sendiri yang ceritakan. Yang pertama tadi, dihidupkan hatinya oleh Allah kerana telah memenuhi syarat. Orang yang kedua tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pertama dia memenuhi 3 syarat. Orang yang kedua itu hanya 2 syarat saja. Orang yang kedua itu tuan-tuan, dia hanya beramal dengan rukun Islam yang 5, berpegang dengan rukun iman yang 6. Dia 2 saja. Syarat yang ketiga tak buat. Tapi orang pertama, syarat ketiga itu dibuatnya. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang pertama itu berzikir. Orang kedua itu tak ada zikir. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Cuba perhatikan betul. Sesungguhnya Allah akan menyesatkan orang-orang yang dikehendaki untuk disesatkan. Wa yahdi ilaihi man anab. Dan Allah sentiasa memberi hidayat kepada orang-orang yang benar-benar kembali kepadanya. Orang yang kembali kepadanya ni ada 3 syarat. Pertama, alladzina amanu, beriman, berpegang dengan rukun iman yang 6. Bila beriman mestilah beramal soleh. Ini rukun Islam yang 5. Syarat yang ketiga, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati mereka itu mutmainnah kerana beramal dengan zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tidakkah dengan zikrullah itu hati akan mutmainnah? Jadi kita dapat jawapan yang betul tuan-tuan. Kenapa orang pertama dihidupkan hati oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah? Kerana orang pertama ini telah memenuhi syarat, sebab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang dengan rukun Islam yang 5, maknanya beramal dengan rukun Islam yang 5, berpegang teguh dengan rukun iman yang 6, ditambah lagi 1, sentiasa zikir, sehingga hati mutmainnah. Jadi hati mutmainnah ini tanda hati itu hidup. Bila hidup, tentulah ada cahaya. Sebab itulah orang semacam ini, sudah saya terangkan dulu ya, layak menjadi hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa, wahai roh yang mutmainnah. Ya. Artinya sudah beramal dengan rukun Islam yang 5, berpegang dengan rukun iman yang 6, sudah berzikir sebanyak-banyaknya, sehingga hati atau roh itu jadi mutmainnah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu Allah. Ini layaklah jadi hamba Allah, dipanggil Allah. Irji ila rabbiki, kembalilah kamu mengenal semula Tuhan kamu Allah yang kamu dah lupa. Bila hati hidup bercahaya, barulah layak. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Ini dulu sudah saya terangkan. Jadi kita dapat jawapannya lah. Gulungan yang kedua tadi, orang yang kedua yang hatinya tetap mati, kita dapati dia sudah beramal soleh, rukun Islam yang 5 dah buat, rukun iman yang 6 pun dah dipegang. Cuma tak ada satu lagi, iaitu tidak berzikir. Sebab itulah amalan zikir ini, tuan-tuan, adalah merupakan amalan yang mula-mula disyariatkan oleh Allah. Bukan saja mula-mula, dan yang mula-mula diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril AS, diamalkan oleh Rasulullah dan orang-orang Islam di zaman Makkah selama 12 tahun. Berzikir saya 12 tahun, tak ada amalan lain. Sesudah hati mereka hidup, barulah turun semayang pada tahun 13, iaitu semasa Rasulullah di Isra' Mi'rajkan. Beberapa bulan kemudian Rasulullah berhijrah. Semayang itu kemudian. Kita lain, tuan-tuan. Kita belajar semayang dulu, puasa dulu, lepas tu baru belajar tauhid. Dalam keadaan itu kita pun lupa zikir, kita lupa. Tapi bila Islam dibawa, mula disampaikan oleh Rasulullah, Rasulullah disuruh oleh Allah berzikir 12 tahun. Orang Islam di Mekah itu pun 12 tahun berzikir je. Hati dah hidup, dah bercahaya, barulah Allah turunkan, Allah perdukan sembahyang pada malam Isra' dan Mi'raj. Sesudah turunnya sembahyang ini, Rasulullah dalam beberapa bulan Rasulullah berhijrah ke Madinah. Sampai Madinah 2 tahun baru diwajibkan puasa. Pada tahun 6 baru diwajibkan haji. Cuba kita tengok, tuan-tuan, apakah asas yang Allah letakkan pada diri Nabi, pada orang-orang Islam yang awal, ialah zikir. Pasal apa? Untuk menghidupkan hati. 12 tahun bukan sikit masa, tuan-tuan. 12 tahun ini dikira daripada mana? Sejak Rasulullah dilantik jadi Nabi dan Rasul. Dimulai daripada tarikh Jibril datang menemui Nabi di Gua Hira. Dari tarikh itu sampailah turunnya sampailah diperdukan, disyariatkan semayang selama 12 tahun. Rasulullah berzikir, orang-orang Islam di Mekah zikir saja. Kita tidak, kita lain, kita semayang, zikir tak buat. Itulah berbeza, tuan-tuan. Jadi bila diperdukan berbagai ibadat, sembahyang, puasa, haji, hati dah hidup, tuan-tuan. Bila sembahyang Allahu Akbar, semua dah ada.
Kita tak ada, kita lain. Sebab itulah orang-orang sufi, mereka ni mengajarkan agama nak mengikut apa yang telah berjalan dalam syariat Islam. Diteguhkan, dihidupkan dulu hati, disuruh zikir. Orang-orang sufi ini biasanya mentarbiahkan murid mereka zikir je. Saya dah cerita, mungkin ada di antara tuan-tuan tak dengar, sekali-sekali saya ceritakan. Di Johor ada seorang bekas qadi besar Johor, namanya Qadi Maksah. Saya dapat cerita ni daripada beliau sendiri ketika saya ziarah beliau tahun 69. Di mana? Di sawah. Beliau bawa sawah, setelah penjen beliau bawa sawah. Dekat pondok di sawah tu lah saya berjumpa dia tahun 69, setelah berlakunya 13 Mei. Dia bercerita salah seorang murid dia yang baik ialah seorang kaki tangan kerajaan Johor yang bertobat sesudah umur 50 tahun, tak nak semayang. 50 tahun baru bertobat, 5 tahun lagi nak pencen baru dia tobat. Jadi hamba Allah ini menemui Qadi Maksah. Qadi Maksah kata, betul ke engkau nak tobat? Betul. Kalau engkau betul nak tobat, mari ikut aku. Diajaknya lah pergi Masjid Abu Bakar. Dah sampai situ disuruh ambil wuduk, ajak naik menara. Sampai atas menara disuruh istighfar. Engkau istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan berhenti sehingga aku datang. Sehingga qadi itu datang. Sekali entah macam mana, dengan takdir Allah, qadi ini lupa selama 3 hari. Bayangkan tuan-tuan, bukan sehari semalam, 3 hari. Tak tahulah 3 hari 3 malam, tapi dia kata 3 hari dia lupa, baru ingat. Bila ingat, dia bergegaslah ke menara Masjid Abu Bakar. Bila naik sana, memanglah hamba Allah ni masih astagfirullah, 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 tak berhenti. Jadi hamba Allah inilah, dia kata, inilah salah seorang murid dia yang baik, kerana dia betul-betul taubat mahukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubatnya itu mungkin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu diajarkanlah zikir oleh ini tadi Qadi Maksah. Itu dia sendiri cerita pada saya. Jadi kita berbalik semula pada tuan-tuan tadi, golongan yang pertama tadi dihidupkan hatinya oleh Allah dan diberi cahaya kerana orang ini telah dapat berjaya memenuhi syarat. Yang 3, bukan saja beramal dengan rukun Islam yang 5, berpegang dengan rukun iman yang 6, tapi orang ini sentiasa berzikir. Kerana itu hatinya segera dihidupkan dan dikurniakan dalam hati yang hidup tadi nur. Jadi nur ini khusus tuan-tuan.